Assalamualaikum, apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid dan anak-anak sihat walafiat di samping keluarga tercipta. Bersua kembali bersama cikgu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Pada kali ini, cikgu ingin membincangkan tentang bahagian penulisan, iaitu bahagian A, cara membina ayat menggunakan teknik skop. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia. Sediakan alat tulis dan juga buku tulis. Jom belajar bersama cikgu. Bersua kembali bersama cikgu dalam Bahasa Melayu Penulisan bahagian A, bina ayat. Murid-murid dikendaki sebelum membina ayat, murid-murid dikendaki membaca soalan, faham gambar dan tajuk, bina 5 ayat berdasarkan tajuk dan gambar. Jangan guna penanda wacana ya, jangan sekali-kali menggunakan penanda wacana dalam membina ayat. Membina ayat dramatis ya. Cadangan masa yang diberikan sebanyak 15 minit dan markah yang diberikan di situ sebanyak 10 markah. Okey, objektif pembelajaran semasa membina ayat ya, kebiasaannya pada akhir pembelajaran murid dapat membaca bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk ayat yang lengkap. Murid dapat membina 5 ayat yang lengkap dan dramatis. Okey, cara membina ayat mudah dengan betulnya. Cara membina ayat mudah dengan betulnya. Okey, kita lihat cara-caranya. Yang pertama, baca arahan dengan teliti. Biasanya ada clue atau kata kunci pada arahan. Yang kedua, bulatkan aktiviti atau perbuatan yang terdapat di dalam gambar dan labelkan nombornya. Yang ketiga, nyatakan kata kerja mengikut nombor seperti yang telah dilabelkan. Yang keempat, mula membina ayat mengikut teknik skop. Saya di sini akan mengajar menggunakan teknik skop sebab ada pelbagai cara untuk membina ayat atas keserasian murid-murid. Okey, teknik yang saya gunakan di sini adalah teknik skop dan suka. Suka di sini adalah kata hubung untuk menghubungkan ayat nanti sebagai perluasan ayat tersebut. Kita lihat dulu apa itu skop. S, subjek atau biasanya kita gunakan watak ya. K, kata kerja. K, kata kerja. O, objek. Objek. P, perluasan ayat ataupun penerangan ayat tersebut. Suka ini adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan ayat nanti. Kadang-kadang ia boleh berubah mengikut kesesuaian ayat dan kesesuaian murid seseorang. Tapi saya hanya menggunakan formula suka supaya senang ingat. S di sini adalah supaya. U di sini adalah untuk. K kerana. A agar. Mari kita lihat bagaimana kita ingin membina ayat berdasarkan gambar tunggal yang diberi. Jom kita lihat bersama-sama. Seperti yang cikgu terangkan tadi, kita perlukan bulatkan, nomborkan dan letakkan kata kerja. Kita lihat bersama-sama ya. Okey, bahagian A. Membina 5 ayat berdasarkan gambar. Jadi murid-murid kena garis dulu clue atau kata kunci apa kehendak soalan. Okay, yang pertama di situ 5 ayat. 5 ayat berdasarkan gambar. Yang kedua, kena lihat apa kehendak dia sebab kita nak bina ayat. Kita lihat soalan. Gambar menunjukkan aktiviti atau kegiatan bergotong royong dijalankan. Berdasarkan gambar di bawah,
Bina 5 ayat tentang aktiviti tersebut. Jadi, murid-murid perlu menggariskan kata kunci kehendak soalan di situ. Contohnya, kegiatan bergotong royong yang dijalankan. Okay, kena garis kata kuncinya. Okay. Faham tu anak-anak? Faham murid-murid? Okay, pertama tadi garis kehendak 5 soalan, 5 ayat. Yang kedua, baca soalan, garis kehendak soalan. Apa yang nak dibincangkan di situ. Yang ketiga, gariskan, bulatkan garis dah pula dah. Bulatkan gambar tersebut. Okey, nampak? 1. Bulatkan apa yang dia buat. Okey. Yang kedua, bulatkan apa yang dia buat. Yang ketiga, bulatkan apa yang dia buat. Yang keempat, bulatkan apa yang dia buat. Yang kelima, bulatkan yang dibuat, sebab kita nak bina 5 ayat. Tapi awak boleh bulatkan juga semua apa yang dalam gambar tersebut. Tapi bagaimana kamu bina ayat? Tengok cara kamu sendiri. Tapi yang penting 5 yang paling utama. Dah selepas bulat, labelkan nombor pada gambar tersebut. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nampak? Selepas bulat, selepas label, kamu jangan lupa letak kata kerja. Poin utama. Kata kerja. Kata kerja. Okey, nombor 1 tu di situ. Okey, mencantas. Apa dia? Mencantas. Yang kedua, mengorek. Mengorek. Yang ketiga, membuang. Membuang. Yang keempat, menyediakan. Menyediakan. Yang kelima, ada 2 di situ perbuatan atau kata kerja. 1, membakar. 2, menyembur. Kenapa cikgu bulatkan kedua-dua di situ? Sebab cikgu nak ajar menggunakan manakala. Manakala. Faham tu anak-anak? Faham murid-murid? Bagaimana apabila kamu mendapat sekeping gambar untuk membina ayat? Faham? Ikut apa yang cikgu arahkan. Okay, mari kita lihat bagaimana kita ingin membina ayat menggunakan teknik skop. Okey, lihat gambar yang pertama. 1, di sini mencantas. Kita guna teknik skop S, K, O, P. Saya dah pesankan tadi, S adalah watak. Subjek. Jadi saya letak di sini Pak Samad. K kata kerja. Kita dah bincang tadi, mencantas. O adalah objek. Apa objek yang kamu nampak di sini? 1 gunting, 1 pokok. Jadi gunting, kita gunakan dia penjodoh bilangan supaya ayat tu dramatik. Sebilah gunting. Pokok. Okey, nampak? Pokok menggunakan sebilah gunting. Nampak ya? Dan kita gunakan perluasan supaya. Kini perluasan idea ni idea kamu sendiri. Sebab apa kita cantas pokok? Supaya kelihatan kemas. Macam kita gunting rambut. Supaya kelihatan kemas. Jadi ayat yang lengkap di situ. Pak Samad mencantas pokok menggunakan sebilah gunting supaya kelihatan kemas. Boleh? Cikgu harap murid-murid boleh membina ayat menggunakan teknik skop. Okey, baiklah. Mari kita lihat ayat yang kedua. Okey, masih lagi menggunakan teknik skop. Jadi S di sini adalah watak. Awak pilihlah nama orang ataupun awak boleh guna seorang lelaki. Kata kerja kita dah cari tadi iaitu mengorek. Mengorek. Objeknya, apa yang awak nampak di sini? Longkang dan juga cangkul. Awak gunalah sebilah cangkul supaya ayat tu dramatis. Okey? Dan kita jangan lupa gunakan suka tadi, teknik suka tu. Jadi U yang kedua adalah untuk. Untuk. Jadi ayat yang lengkap di sini.
Abang Salman mengorek longkang menggunakan sebilah cangkul untuk membuang pasir agar longkang tidak tersumbat. Faham tu? Menggunakan teknik skop. Awak nampak objek, awak nampak kata kerja dah bagi tadi. Boleh? Faham? Cikgu harap murid-murid faham penggunaan teknik skop dalam membina ayat. Kita lihat ayat yang ketiga. Kita dah cari tadi kata kerjanya membuang. Awak nampak apa objek dia di sini? Ada air, ada pasu. Ada air, ada pasu. Okey, faham? Jadi awak kena ingat perluasan sebab apa dia buang air daripada pasu tersebut. Awal tadi kita dah tengok gambar bergotong royong kawasan perumahan. Sebab apa? Biasanya awak boleh fikir untuk perluasan idea tu nanti. Mungkin sebab takut nyamuk membiak. Jadi awak terus boleh buat ayat. Abang Aiman membuang objek di situ air di dalam pasu. Gunakan suka tadi untuk mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes. Itu ayat yang lengkap. Jadi awak boleh baca sendiri. Di sini ayat lengkapnya. Abang Aiman membuang air di dalam pasu untuk mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes. Baiklah, kita lihat gambar yang keempat. Okey, perkata kerja yang diberikan di situ ialah menyediakan. Okey, S di situ watak. Murid-murid boleh gunakan nama orang ataupun boleh gunakan juga seorang perempuan atau seorang wanita. Kata kerja yang diberikan di situ ialah menyediakan. Menyediakan. Okey, objek di sini ialah makanan dan juga minuman. Makanan dan juga makanan dan juga minuman. Okey. Dan perluasan di sini murid-murid dikendaki menggunakan untuk kata hubungnya. Jadi sebab apa Puan Anita menyediakan makanan di kawasan orang yang bergotong royong? Sudah pasti untuk menjamu orang ramai yang bergotong royong di kawasan perumahan tersebut. Jadi ayat yang lengkap di sini, Puan Anita menyediakan makanan dan minuman untuk orang ramai yang menjalankan gotong royong di kawasan perumahan tersebut. Okey, ayat yang kelima dan ayat yang terakhir. Mengapa cikgu menggunakan dua gambar, dua pekerjaan, dua kata kerja? Sebab cikgu nak mengajar murid-murid menggunakan manakala. Manakala supaya ayat tu ayat majmuk yang lengkap sedikitlah supaya ada penambahan markah. Okey. Menggunakan manakala. Biasa manakala ni dua watak, dua kerja. Dua watak, dua kerja. Menggunakan manakala. Jadi di sini nampak seorang lelaki apa kerjanya? Menyembur. Seorang perempuan apa kerjanya? Membakar. Membakar. Jadi Encik Lim menyembur, Puan Aminah membakar. Kita lihat objeknya. Apa objek di situ? Dekat Puan Aminah, apa yang kamu nampak dalam gambar asal? Daun-daun kering. Daun-daun kering. Untuk dramatis lagi, kamu boleh gunakan kata ganda de daun. De daun. Dan Puan Encik Lim pula, apa yang dilakukan di situ? Objeknya asap. Asap pembasmi nyamuk. Asap pembasmi nyamuk. Apa perbuatan ni? Perluasan dia sebab apa? Sebab dia nak menjaga kawasan bebas daripada pembiakan nyamuk. Jadi ayat yang lengkap di sini menggunakan manakala. Kita lihat ya. Puan Aminah membakar daun-daun kering yang berlonggok. 1. Manakala Encik Lim menyembur asap pembasmi nyamuk. 2. Maksudnya dua watak, dua kerja. Perluasan dia menggunakan agar kata hubung bebas daripada pembiakan nyamuk Aedes. Itu ayat yang lengkap. Jadi cikgu harap murid-murid faham
bagaimana hendak membina ayat menggunakan teknik skop. Kita lihat ayat yang lengkap. Okey, nombor 1. Selepas kamu dah buat dalam kotak tadi tu, kamu kena salin ayat yang lengkap. Okey ya. Nombor 1. Pak Samad mencantas pokok menggunakan sebilah gunting supaya kelihatan kemas. Nombor 2. Abang Salman mengorek longkang menggunakan sebilah cangkul untuk membuang pasir agar longkang tidak tersumbat. Yang ketiga, Abang Aiman membuang air di dalam pasu untuk mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes. Yang keempat, Puan Anita menyediakan makanan dan minuman untuk orang ramai yang menjalankan gotong royong di kawasan perumahan. Dan yang terakhir, Puan Aminah membakar daun-daun kering yang berlonggok manakala Encik Lim menyembur asap berbasmi nyamuk agar bebas daripada pembiakan nyamuk Aedes. Pesanan cikgu yang terakhir, selepas kamu membina ayat yang lengkap, jangan lupa semak ejaan, tanda baca dan juga dari segi pembendaharaan kata supaya kamu dapat markah yang lengkap 10/10. Okey, sebelum akhiri perbincangan kita pada hari ini, cikgu tinggalkan kamu 2 latihan. Baiklah, inilah 2 latihan yang cikgu tinggalkan kepada murid-murid supaya murid-murid membina ayat menggunakan teknik skop. Cikgu rasa itu saja perbincangan kita pada hari ini, cara membina ayat menggunakan teknik skop. Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Semoga ilmu yang diberikan ini bermanfaat kepada murid-murid. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Bye.